Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan tahniah kepada semua mahasiswa baru UiTM, khususnya UiTM Cawangan Johor, yang telah berjaya mendapat tempat bagi melanjutkan pelajaran dalam bidang yang dipilih. Tahniah saya ucapkan sekali lagi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih dilindungi oleh Allah dari bencana COVID-19 ini. The new norm atau norma baharu adalah bentuk amalan gaya hidup baharu yang perlu kita amalkan sebagai langkah menangani wabak COVID-19 ini. Saya akan menyampaikan talimat berkenaan keselamatan dari Pejabat Polis Bantuan UiTM Cawangan Johor. Suka untuk saya memperkenalkan diri. Saya ASPPB Muhammad Faiza bin Baharul selaku Pegawai Keselamatan Kanan UiTM Kampus Gamat Cawangan Johor, dan teman sejawat saya ASPPB Muhammad Khairul Rakib bin Syahir selaku Pegawai Keselamatan Kampus Pasir Gudang. Pejabat Polis Bantuan di UiTM Kampus Gamat berada di bangunan Sri Bendahara berhadapan dengan Pejabat Am HEA dan berhadapan dengan U-Stop Center. Manakala di Kampus Pasir Gudang, lokasi Pejabat Polis Bantuan adalah di hadapan pintu masuk utama kampus. Kampus Gamat dan Kampus Pasir Gudang, Pejabat Polis Bantuan mempunyai peranan dan tugas yang sama, iaitu melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan selama 24 jam, 7 hari seminggu, menguatkuasakan undang-undang dan peraturan universiti, iaitu Akta 174, termasuklah undang-undang lalu lintas di dalam kampus, serta menyediakan perkhidmatan keselamatan secara cekap dan berkesan. Baiklah, seperti taklimat keselamatan sebelum-sebelum ini, suka saya untuk menjelaskan beberapa isu ataupun pelanggaran peraturan yang kerap dilakukan oleh mahasiswa. Tujuan saya memaklumkan berkenaan isu ini supaya mahasiswa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertama sekali, berada di luar kawasan kolej selepas jam 11 malam. Yang ni mahasiswa boleh merujuk dengan peraturan kolej di mana di bawah Akta 174 bahagian 3 tata tertib asrama. Berada di luar asrama pada waktu malam. Nombor 29, seseorang pelajar menetap tidak boleh berada di luar asrama selepas jam 11 malam kecuali dengan kebenaran yang diberi oleh atau bagi pihak warden. Ini termasuklah kes-kes kecemasan yang berlaku. Jadi sekiranya mahasiswa berada di luar kampus, makan ataupun ke pusat membeli belah dan sebagainya, pastikan mahasiswa dapat kembali ke kampus sebelum jam 11 malam. Okay, pelanggaran peraturan yang kerap dilakukan juga, ini paling kerap dilakukan oleh mahasiswa, ketidakpatuhan etika pemakaian ketika berada di kampus. Garis panduan ini juga telah dikeluarkan oleh pihak HEP bersama dengan poster. Dan poster-poster ini telah kita edarkan di setiap kolej dan juga laluan-laluan tumpuan umum, tumpuan utama oleh pelajar-pelajar. Jadi ini adalah etika pemakaian bagi seorang mahasiswa, telah digariskan di sini etika pemakaian korporat, etika pemakaian hari Isnin, etika pemakaian hari Khamis, etika pemakaian ketika aktiviti sukan.
Jadi saya minta kepada semua mahasiswa, terutama sekali mahasiswa-mahasiswa yang baru dapat mematuhi segala etika pemakaian. Seperti mana awak tengok tu, langkah awal mahasiswa UiTM Cawangan Johor ke arah profesionalisme. So, yang ni pihak HP telah keluarkan jadi satu garis panduan. Okey. So, selalunya apa yang kita akan ambil tindakan kepada mahasiswa yang tidak mematuhi sasiah rukun pelajar ni. Selalu pihak pejabat polis bantuan akan mengeluarkan kompaun. Yang mana kompaun tersebut kita boleh dikenakan tidak melebihi RM50 untuk setiap kesalahan. Kes yang kerap dirujuk ke jawatan kuasa tertertib universiti, yang ni yang kerap kali pejabat polis bantuan terima, mengganggu pelajar lain. Ini termasuklah kata-kata ataupun WhatsApp dan sebagainya. Okay, kes yang kerap dirujuk ke jawatan kuasa tertertib universiti, utamanya adalah mengganggu pelajar lain. Yang ini termasuklah gangguan dari segi media sosial, termasuk WhatsApp, selain daripada gangguan secara fizikal lah. Kemudian kita ada kes buli dan ugut. Setakat hari ini, alhamdulillah di UiTM tidak terdapat sebarang kes buli dan ugut. Kemudian kita ada kes penyalahgunaan dadah. Ini kita ada kerjasama bersama dengan AADK dan juga Narkotik PDRM. Kemudian kes yang kerap juga dirujuk kepada jawatan kuasa tertertib adalah merokok dan juga vaping di dalam kampus. Dan yang saya highlightkan itu paling kerap. Setakat ni yang kita terima kes berhaluan. Ini berdua-duaan lah di tempat yang sunyi antara lelaki dan juga perempuan lah. Dan saya mengharapkan di masa akan datang ni kes halwat ni sepatutnya tidak perlu ada. Sebabnya sebagai pelajar universiti, di sini adalah tempat untuk anda mencari ilmu. Tidak salah untuk berkawan, tetapi biarlah berbatas. Kita tak menjadi halangan untuk pelajar-pelajar kita buat kerja kumpulan, menggunakan perpustakaan, menggunakan segala fasiliti yang ada. Tetapi kita tidak mengharapkan segala fasiliti dan juga kemudahan yang pihak universiti sediakan disalahgunakan bagi aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Okey, lain-lain peraturan yang polis bantuan kuasakan, itu peraturan ataupun larangan am perkara 9.3. Pelajar yang mendapat kemudahan kolej dilarang sama sekali membawa dan meletak kenderaan di kawasan kolej tanpa kebenaran. Ini telah termaktub di dalam Akta 174, di mana pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan kolej tidak dibenarkan membawa kenderaan. Yang kita benarkan ni cuma pelajar-pelajar yang tinggal di luar kampus sahaja. Walau bagaimanapun, kita menyediakan jugalah kemudahan kenderaan ni, di mana untuk pelajar-pelajar yang OKU, sakit yang disahkan oleh doktor, yang terlibat dengan aktiviti kampus, yang ni kita akan benarkan secara bertulis. Setelah mendapat pengesahan lah, macam OKU dan juga sakit ni disahkan oleh doktor, dan penglibatan di dalam kampus ni kita minta pihak HCP yang akan sahkan. Kemudian kita akan benarkan pelajar-pelajar ni membawa kenderaan. Baiklah, untuk isu keselamatan semasa, yang ni kehilangan barang peribadi, kita faham pelajar-pelajar baru ni selalunya
bukan selalu. Di masa kini memiliki barang-barang peribadi yang sangat bernilai. Dari segi telefonnya, dari segi laptopnya. Jadi saya minta perihal keselamatan ni adalah tanggungjawab kita bersama lah. Barang-barang peribadi simpan elok-elok. Masuk dalam loker kunci, pintu bilik kunci, nak pergi ke tandas pintu bilik kunci, nak tidur malam pintu bilik kunci. Dan pastikan kita mengenali lah. Kita mengenali siapa kawan-kawan kita di dalam bilik, yang di sebelah bilik kita, di hadapan bilik kita. Pastikan kita mengenali siapakah warga kolej kita. Kemudian penipuan internet dari segi money scam, love scam. Money scam sebelum ni tak pernah ada. Cumanya love scam ni lah. Kepada pelajar-pelajar siswi, jangan mudah terpedaya dengan kata-kata ataupun ayat-ayat manis cinta lah daripada orang-orang yang tidak dikenali. Okay. Kemudian perhimpunan haram. Setakat hari ini juga di UiTM kampus Cawangan Johor ni alhamdulillah lah tidak berlaku sebarang perhimpunan haram. So itu saja yang saya ingin sampaikan taklimat keselamatan. Selepas daripada MDS ni, sekiranya mahasiswa ada sebarang pertanyaan ataupun ketidakfahaman, saya sangat mengalu-alukan, pejabat polis bantuan sangat mengalu-alukan mahasiswa semua untuk hadir ke pejabat polis bantuan. Lokasi dia saya dah bagi tahu tadi, di Segamat adalah di hadapan pejabat am HCA, dan di kampus Pasir Gudang adalah di hadapan pintu masuk utama. Jadi saya ucapkan sekali lagi tahniahlah kepada semua mahasiswa yang akan melanjutkan pelajaran di UiTM, terutamanya kampus Segamat dan Pasir Gudang. Semoga anda semua berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.